Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi tips bersama mudir hari ini, insyaAllah saya akan tunjuk dua perkara lah. Yang pertama adalah cara bagaimana kita nak jalankan kelas percubaan. Kelas percubaan ni maksudnya kita ada kelas percuma, pelajar boleh mendaftar dan kalau dia berminat, barulah dia masuk ke kelas berbayar. Jadi macam ni kita nak buat. Mula-mula kita pergi ke mini courses. Kita akan wujudkan satu kelas percuma lah. Jadi saya cadangkan, kita wujudkan group. Okay, pergi new, klik group. Okay, kat sini kita boleh tulis. Kat sini kita masuk, katalah kelas percubaan. Okay. Lepas tu dekat sini kita masuklah keterangan kalau ada. Kalau ada duration kita masukkan. Yang ni kita biar je. Sesi duration ni kita biarkan saja. Fee ni kita masukkan je kosong. Okay. Masukkan kosong. Lepas tu kita klik je save. Okay. Jadi sekarang ni kita dah ada kelas percubaan lah. Course kelas percubaan. Dan setiap course kita kena wujudkan kelas lah. Jadi kita create je new class. Percubaan untuk bulan apa. Kalau nak masukkan boleh. Kalau tak nak pun kita boleh buang je ni. Kelas percubaan. Teacher ni kita letak je dulu siapa-siapa. Lepas tu allowance rate pun kita biar saja. Yang ni kalau kita nak masukkan jadual boleh, kita klik je save. Okay, klik je save. Okay, saya patah balik sikit. Apa beza dia kalau kita take whole billing ataupun tidak? Whole billing ni dia akan tangguhkan pengenaan invoice lah. Jadi kalau kita tandakan, pelajar tak akan dikenakan invoice lah. Jadi ni cost percuma. Kita boleh tandakan ataupun tidak. Beza dia adalah kalau kita tandakan, pelajar tak terima invoice. Kalau kita tak tanda, okay, kita biarkan macam ni, pelajar akan terima invoice RM0. Maksudnya dia sedar yang dia mendaftar untuk kos ni, cuma yuran ni kosong. Jadi ada dua lah, sama ada kita nak ingatkan pelajar setiap bulan kita hantar invoice RM0 ataupun kita whole billing dan pelajar terus tak terima invoice lah. Okay, ni tertakluk kepada kita sendirilah. Okay, jadi bila kita dah wujudkan kelas percubaan, kita boleh share link ni dengan pelajar. Jadi katalah pelajar tu WhatsApp kita, tanya saya berminat Ustaz nak cuba apa semua. Kita ataupun kita ada dekat media sosial kita ada iklan kan. Kita letak link ni, copy, letak link dalam iklan. Dan bila pelajar mendaftar, dia akan masuk ke kelas percuma ni. Okay, jadi bila pelajar tu masuk ke kelas percuma ni, okay, saya masukkan seorang. Okay, contohlah. Saya masukkan enroll seorang. Okay, fee ni biar je kosong. Kita skip je kat sini. Okay, jadi kalau kita pergi balik kelas percubaan ni, kita klik sini. Kita tengok student ada Zubair. Okay, katalah pelajar tu selepas dia hadir sesi pertama atau kedua, dia cakap, okay Ustaz, saya berminat nak saya berminat lah untuk join kelas ni. Okay, jadi barulah kita pergi ke pelajar tersebut. Okay, kita pindahkan dia. Join another class. Kita change class. Beza join class dengan change class adalah join class ni kita dalam masa yang sama pelajar tu join kelas lain. Change class ni adalah dia keluar dari kelas yang semasa ni, dia masuk ke kelas lain. Jadi kita pergi change class dan kita pindahkan dia ke kelas yang berbayar. Contohnya kelas asas dewasa ni, contohlah. Kita pindahkan pelajar ni ke kelas yang berbayar. Lepas tu kita klik je sign. Okay, jadi sekarang ni kita boleh masukkanlah yuran pelajar tersebut. Ni 100 ni adalah yuran untuk kelas tersebut lah. Jadi kalau kita nak charge terus, kita charge. Klik je charge. Maksudnya tadi dia kena invoice bulan dia kena invoice percuma kan, bila dia mendaftar sebagai kelas percubaan. Lepas tu kita nak charge untuk bulan tu, untuk yuran pertama tu lah, baru kita klik charge. Jadi pelajar tu sekarang dia akan didaftarkan ke kelas tersebut dan dia terus dikenakan yuran lah. Terus dikenakan yuran untuk kelas tersebut. Okay, jadi kalau kita perasan pun kat sini kita ada charge lain lah. Dalam mudir ni semua charge bulanan ataupun yuran bulanan. Kalau ada invoice untuk bulan tersebut, mudir akan sekalikan dalam satu invoice. Sebab kita tak nak invoice seorang pelajar banyak invoice kan. Jadi apa-apa charge
ataupun yuran pelajar akan masuk ke dalam satu invoice sajalah untuk pelajar tersebut. Jadi sekarang ni pelajar ni dia dah masuk kelas ni lah berbayar ni. Jadi kalau kita pergi ke courses, kita pergi balik kelas percubaan ni kan, dah tak ada student lah. Pelajar ni dah keluar kelas ni dan dia dah masuk ke kelas bahasa Arab lain lah. Jadi tu bagaimana kita nak jalankan kos percubaan lah. Perkara yang kedua saya nak tunjuk hari ni adalah macam mana kalau ada pelajar yang rekod dia berulang dalam mudir. Maksudnya ada kemungkinan kita tersalah masukkan IC, kali kedua kita rekodkan pelajar. Okay, contohnya kita ada seorang pelajar. Okay, saya search terus seorang. Okay, search nama saya sendiri. Okay, jadi kat sini kita ada 2 orang pelajar. Okay, 2 orang pelajar dengan nama yang sama, cuma IC dia berbeza sedikit. Mungkin kita salah type atau pelajar salah type, ataupun rekod tu sepatutnya IC tak boleh sama lah, tapi ada kemungkinan dia salah type masa dia membuat pendaftaran. Okay. Jadi apa kita boleh buat adalah, katalah kita nak gabungkan 2 pelajar ni lah. Nak gabungkan, kita nak masukkan rekod pelajar ni ke pelajar yang pertama ni. Jadi beza dia adalah kalau kita tengok 9404 ni 9401. Jadi 9401 ni kita nak pindahkan masuk ke 9404. Okay, apa kita buat adalah kita buka kelas, kita buka pelajar ni dulu. Kita pergi ke classes dia. Okay. Lepas tu kita masukkan pelajar yang lagi satu ke dalam kelas-kelas dia. Okay. Jadi sekejap kita patah balik. Jadi saya akan buka rekod pelajar ni. Okay, sekejap saya kecilkan ni. Okay, jadi sekarang ni kita ada 2 rekod lah. Satu 9404. Okay. Satu lagi 9401. 9401. Jadi sekarang ni kita nak pindahkan pelajar yang ni, pelajar 9401 ni, okay, 9401 ni ke rekod pelajar. Maksudnya kita nak gabungkan. Masukkan pelajar ni, kita nak gabungkan, pindahkan rekod dia ke 9404. Kemudian kita nak delete pelajar ni supaya tak ada lah pelajar yang sama berulang. Jadi first kita tengok kelas apa yang dia join. Okay, kita tengok kelas apa yang dia join. Kita daftarkan pelajar lagi satu ke kelas ni. Okay, maksudnya kita pindahkan rekod ni. Jadi kita pergi kat sini, kita pergi dekat, klik kat kelas pelajar tu, kita klik khusus import ni. Okay, jadi pelajar ni adalah Zubair ni, tapi ini IC yang tak betul. Okay, jadi kita boleh add new student. Okay, kita masukkan Zubair. Okay, kita search. Okay, sekarang kita nak masukkan pelajar 9404 kan. Kita klik je enroll. Klik enroll. Okay, jadi sekarang ni kalau kita nak charge, kita terus charge. Okay, sekarang ni kalau kita tengok pelajar 9404 ni, kita nak pindahkan pelajar masuk ke sini kan. Kita tengok kelas, okay, dia dah didaftarkan ke kelas berkenaan lah. Okay, kemudian yang kedua adalah kita search balik pelajar tadi. Sorry. Okay, so yang 9401 ni kita tak nak. Jadi kelas, okay. So kelas yang khusus baru import ni, kita boleh keluarkan kelas ni. Pergi kat klik tu, masuk unenroll. Okay, kita unenroll. Jadi kita tengok dalam kelas ni tinggal seorang je lah. Dan kalau kita search balik ni tadi, kita akan jumpa dia dah dikeluarkan daripada 2 kelas. Sekarang kita nak pindah kelas ni pula, kelas dewasa. Kita klik dekat ni, okay, pelajar ni. Okay, kita pergi dekat sini. Kita klik kat kelas dewasa ni. Kita pergi butiran kelas sebut lah. Jadi pelajar ni dah didaftarkan kepada kelas ni. Cuma kita nak tambah pelajar yang lagi satu rekod yang betul dia. Okay, 9404 ni. Okay, jadi kita enroll. Okay, kita enroll. Kalau kita nak charge, kita charge terus. 100 dah kena charge. Okay, jadi sekarang ni bila kita dah buat macam tu, kalau kita tengok yang 9401 ni, kita refresh, dia akan masuk semua kelas-kelas yang pelajar rekod lagi satu join. Kita dah masukkan dalam ni lah, rekod pelajar 9404 ni. Okay, sekarang ni kita pergi balik 9401 ni adalah kelas tadi kita dah pindahkan kan. Tinggal nak unenroll je lah. Klik unenroll. Okay. Okay, jadi bila kita dah unenroll barulah kita ni, okay, pelajar ni dah habis semua, dia tak belajar mana-mana kelas. Barulah kita boleh pergi kat profile, kita klik kat edit.
dan kita klik delete kat sini. Okay. Jadi kita nak delete rekod dia. Tu delete rekod dia, okay. Jadi pelajar tu dah deleted. Kalau kita search kat sini, okay, kita search, kita akan jumpa yang 9404 je lah. Jadi dah rekod lagi pelajar lagi satu dah tak ada. Dan kalau kita tengok, dia dah join semua kelas-kelas pelajar tadi. Okay, jadi saya harap yang mana yang mungkin isu ni berlaku apabila kita import pelajar mula-mula lah. Ada kemungkinan dia jadi duplicate, dia jadi berulang rekod pelajar yang sama. Kadang-kadang IC tu ada dash, kadang-kadang IC tu tak ada dash. Jadi cara nak buat tu, bila mula-mula kita import, kalau kita jumpa rekod yang pelajar yang sama, kita pindahkan pendaftaran kelas dia ke pelajar yang betul, rekod pelajar yang betul, dan kita delete rekod pelajar yang salah. Jadi saya harap ini bantu untuk kemaskan lagi lah rekod dalam modul, insyaAllah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.